Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat peluang yang Allah telah kurniakan pada kita untuk kita sama-sama menambahkan lagi bekalan ilmu dalam hidup kita sepanjang kita hidup di atas dunia yang sementara ini, di mana kita belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam hadis-hadis ataupun dalam kitab-kitab yang mengajar tentang apa yang telah diajar oleh Rasulullah kepada kita semua. Hari ini kita masih lagi dalam berbicara dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam bab yang ke-48. Riyadhus Salihin ini di antara kitab yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian dia susun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada situ dia ada beberapa bab-bab yang disusun untuk kita pelajari untuk perjalanan hidup kita ini. Hari ini kita sampai pada bab yang ke-48, di mana dalam bab ini dia telah meletakkan satu tajuk, Babut Tahzir min Idza'is Salihin wadda'afatil wal masakin. Bab di mana kita diberi ancaman ataupun kita diminta supaya berhati-hati daripada jangan sekali-kali menyakitkan hati orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Kemudian orang-orang yang lemah, orang-orang yang daif di kalangan kita, dan juga wal masakin, dan orang-orang miskin. Jangan kita sekali-kali sakitkan hati. Dia panggil. Islam ni dia ajar pada umat dia bukan sekadar jangan menyakitkan jasad, tetapi satu lagi menyakitkan hati. Menyakitkan hati ni, orang kita dia kadang-kadang dia suka menyakitkan orang. Kita jaga jangan sakitkan jasad orang. Yang tu kita biasa kita jaga. Bahkan kalau kita tengok orang sedang pukul orang, kita akan pergi tahan. Kemudian kita akan larang dia, jangan pukul dia. Kita akan jadi benteng pada kawan kita yang kena pukul. Itu yang di sudut yang namakan dengan jasad. Tapi ada satu lagi orang yang menyakitkan hati, tak ada orang nak tahan. Tak ada orang yang nak jadi benteng. Lalu Islam diajar pada kita ni, dalam hidup kita kena jadi benteng kepada orang-orang yang disakiti. Maknanya kalau sekiranya ada orang yang menyakitkan hati kawan-kawan kita tahan. Tak, kita sebut tak betul buat macam tu. Kerana bila kamu menyakitkan hati dia, sama kamu menyakitkan hati kami juga. Terus kita diajar demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita, masalul mu'min fi tawadhim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid. Perumpamaan orang mukmin dalam masalah kasih sayang dan juga tarahumihim wa tawadduhim, di kalangan mereka tu saling sayang menyayangi ni, merekanya bagaimana? Kamasalil jasadil wahid, seumpama jasad yang satu. Kalaulah kita boleh jaga orang, jangan sakitkan jasad orang, mengapa kita tak jaga jangan sakitkan hati orang? Dia panggil. Ramai di kalangan kita ni, dia boleh jaga jangan sakitkan jasad orang saja, tapi hati orang peduli apa dia sebut. Tu dia lah. Kadang-kadang kita dengar orang cakap sindir menyindir, sakit menyakit, orang cekik mencekik bahasa kan di kalangan kita, ataupun di kalangan kita yang ditulis dalam Facebook, dalam internet, dalam Instagram dan sebagainya. Orang kita dia boleh buat, dia boleh biarkan demikian. Islam dia ajar jangan. Kalau ada orang yang kamu tengok dia tulis tulisan untuk nak tuju pada orang tertentu dengan tujuan untuk menyakitkan hati orang tersebut, maka dalam keadaan demikian kamu kena pertahankan dia. Kamu kena pertahan orang yang disakiti tadi. Jangan kamu biarkan orang yang disakiti itu di kalangan tulisan-tulisan yang tak baik di kalangan kita. Kena jagalah fitnah memfitnah di kalangan kita. Lalu Islam diajar
Di antara orang yang sering kali disakiti siapa dia? Orang soleh. Orang soleh ni sering kali disakiti. Kenapa orang soleh sering kali disakiti? Kalau kita tanya, kita pula kita kata, kalau gitu tak naklah jadi orang soleh, kita akan sebut demikian. Kerana ni kita kata, kerana sering kali disakiti, senang untuk disakiti. Kita jawab, kerana orang soleh ni dia sebut benda yang disuruh oleh Allah. Bila dia sebut ataupun dia mengajar benda yang diajar oleh Allah kepada umat manusia, dia bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Bila bertentangan dengan hawa nafsu manusia, maka orang yang dia sakit di antara orang yang dia lawan balik siapa dia? Dia lawan balik orang soleh tadi. Itu yang menyebabkan berlaku pertembungan di antara orang soleh. Orang soleh ni dia ada sifat amar ma'ruf nahi munkar dalam diri dia. Dia suruh orang berbuat baik. Dia cegah orang daripada melakukan kemungkaran. Orang soleh. Yang menyebabkan di waktu mana dia ni, kerana dia ni orang soleh, maka dalam keadaan demikian, dia tegur, dia cegah, lalu menyebabkan ada benda yang tak puas hati pada manusia. Tuan-tuan tengoklah. Kalau kita tengok dalam sejarah kita di Malaysia kita ni, orang soleh, Tok Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang, misal contoh. Ni di antara orang soleh di bumi Malaysia. Dituduh, difitnah. Kalau kita tengok ustaz-ustaz yang dituduh dan difitnah di negara kita ni, mana-mana orang yang soleh dia akan menjadi demikian. Kecuali orang soleh tu dia tidak ada nahi munkar. Bila dia suruh dia orang berbuat baik, dia tak ada benda yang nahi munkar pada diri dia, orang tersebut tidak akan disakiti. Tapi bila berlaku dua perkara, amar ma'ruf nahi munkar, yang berlaku pada seorang yang soleh, maka orang soleh tadi akan disakiti. Siapa yang sakit kan pada diri kita ni, yang disebut dia akan bertembung. Orang yang tak sama dengan kehendak Allah. Orang soleh ni dia sebut benda yang disuruh oleh Allah. Manakala orang yang lawan perintah Allah ni, dia akan caci maki balik pada orang soleh. Dia akan berlaku demikian. Dia nak lawan Allah, dia rasa tak kuat sangat. Lalu dia lawan siapa? Dia lawan yang disebut dengan orang soleh. Dia lawan orang soleh ni, yang menyebabkan orang soleh ni, Allah bagi ganjaran pada mereka tersebut orang soleh ni. Bagaimana ganjaran orang-orang yang baik, yang jaga perintah Allah ni? Ganjaran kemuncak, mati syahid di jalan Allah. Disakit. Bukan sakit jasad saja, disakitkan hati, dijatuhkan reputasi, dijadikan gelaran-gelaran yang buruk. Dianggap ni penunggang-penunggang agama, katanya mereka. Ini istilah-istilah yang keluar daripada orang-orang yang dia tak suka dengan orang soleh. Orang soleh ni dia akan disukai bila dia buat, dia suruh orang berbuat baik je. Kalau orang soleh tadi, dia ada satu lagi amar ma'ruf nahi munkar, dia ada perangai nahi munkar, maka dalam tubuh dan orang soleh ni, orang soleh ni akan dibenci terus. Dia akan jadi demikian, disakiti, dikhianati. Lalu datang Islam ajar orang soleh ni warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama ni warasatul anbiya, pewaris Nabi. Dia letakkan demikian. Rasulullah ajar. Nak suruh apa dia? Nak suruh bila kamu sakitkan yang namakan dengan apa dia? Sakitkan hati orang yang soleh, artinya kamu sakit hati Rasul. Bila kamu sakitkan hati Rasul, artinya kamu sedang sakitkan hati Allah. Kamu sedang menyakitkan Allah. Dia panggil demikian. Kamu buat satu benda yang tak patut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, man adzali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang menyakitkan wali-wali aku, orang yang aku sayang di atas dunia, aku istiar perang dengan orang demikian. Itu cara demikian. Demikian juga orang yang lemah. Islam ni pembela terhadap orang-orang yang lemah. Orang yang lemah ni siapa yang buat dia jadi lemah? Jadi dia tu dalam keadaan dia lemah. Orang yang cara berfikir dia tidak panjang. Cara dia, hidup dia pun sekitar diri dia je lemah. Cara dia. Rezeki dia pun lemah. Dalam hidup dia ni tak ada kekuatan. Jasad dia pun lemah. Yang terjadi pada dia, siapa yang izinkan? Allah. Allah izinkan demikian pada diri dia. Kalau Allah nak buat, Allah boleh buat manusia ni nak jadi cerdik semua. Tapi tak, Allah jadikan ada cerdik, ada orang yang safih, ada orang yang lemah, orang yang tak cerdik, orang yang bodoh. Ada orang yang hidup dia dalam keadaan yang kelemahan ni tujuan apa dia? Bila dia lemah, tujuannya nak suruh
Orang yang kuat-kuat, tolong, bantu. Ba'dukum awliya'u ba'. Di kalangan kamu saling kuat menguat di kalangan kamu. Maksud lemah ni apa dia? Tidak semua orang pegang jawatan besar. Ada orang yang pegang jawatan besar, ada orang yang pegang jawatan yang kecil-kecil je pada diri dia. Kenapa dia dapat jawatan yang kecil ni? Kerana cara berfikir dia pun kecil. Tidak berfikir cara yang besar. Orang yang berfikir cara besar, dia latih jadi pemimpin-pemimpin. Kita tengok pemimpin-pemimpin dia kena jadi demikian. Orang yang bila kamu jadi pemimpin, kamu jangan buat tekan orang bawahan, jangan. Orang yang tidak ada kekuatan dibandingkan dengan kamu. Ada orang yang jadi kani, ada orang jadi CEO, ada orang yang Allah jadikan dia pegawai atasan pengarah, kemudian ada orang yang pegawai bawahan. Itu maknanya dha'afah, orang-orang yang lemah di kalangan kamu. Siapa lagi? Wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang miskin, jangan kamu sakitkan mereka, jangan. Orang dahlah dia miskin, kamu sakitkan pula hati mereka. Orang miskin ini sendiri. Kenapa kita dilarang menyakitkan hati orang miskin? Kerana orang miskin ni, dalam hidup dia ni, walaupun dia miskin, tetapi dia dekat dengan Allah. Itu cara dia ajar demikian. Kita diajar. Kamu nampak dia miskin, kamu nampak dia jauh daripada pandangan manusia, tapi dia dekat dengan pandangan Allah. Di sisi pandangan Allah. Bila apa dia? Bila dia bertakwa pada Allah. Orang-orang miskin yang soleh-soleh, yang bertakwa pada Allah. Dia miskin. Dia belajar tak tinggi pun. Kemudian dia pun harta benda tak ada. Tapi sembahyang dia jaga, aurat dia jaga. Ada orang yang jadi demikian dalam hidup dia. Dia miskin, dia susah dalam hidup dia. Zahir dia ni dalam hidup dia, tapi puasa dia jaga. Kemudian dia ni mentaati perintah Allah. Walaupun dia dapat harta-harta zakat, walaupun dia termasuk dalam asnaf 8, asnaf yang dapat duit zakat, tapi dalam suasana begitu, dia sentiasa jaga syariat Allah dalam hidup dia. Ini dia panggil wal masakin, dan orang miskin. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَقْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang menyakitkan hati orang mukmin. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Siapa-siapa yang menyakitkan orang mukminin dan juga mukminat. Dia menyakitkan hati orang mukmin dan juga orang mukminat bighairi maktasabu. Tanpa sebab, tanpa kesalahan yang mereka lakukan. Saja dia mereka fitnah. Mereka bagi tahu Tok Guru Haji Adi makan duit 90 juta makan rasuah. Disebut. Saja je dia buat tuduhan. Yang menuduh ni pula wanita Yahudi yang datang daripada barat, datang di negara kita, yang disebut nama dia Sarawak Depot, senang cerita. Dia tuduh Tok Guru Haji Adi makan 90 juta, misal contohnya. Menyakitkan hati bighairi maktasabu, dengan tanpa sebab, tanpa dosa yang dilakukan. Faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Maka orang ni menanggung satu dosa, memikul kebohongan serta dosa yang terang-terangan yang mereka lakukan demikian. Menuduh orang liwat, misal contohnya. Menuduh orang ni penzina, menuduh orang macam-macam gaya yang dituduh tadi. Tanpa dia bawa bukti, tanpa dia datangkan saksi. Dia tuduh orang ni kaki liwat disebut. Misal contoh yang dia sebut demikian. Padahal kawan tu tak terlibat dengan liwat, tapi dia sebut. Kawan tu bagi tahu saya tak terlibat dengan benda demikian. Perkara yang keji saya tak. Tapi orang tuduh. Bila dituduh, kamu menyakitkan dia. Kebetulan dia ni orang yang saleh. Siap kamu. Faqad ihtamalu, artinya kamu sedang buhtanan. Kamu sedang melakukan satu pembohongan. Wa ithman mubina, serta kamu dapat dosa yang terang-terang dalam hidup kamu. Firman Allah Ta'ala lagi, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, dan pada anak-anak yatim, jangan sekali-kali kamu tengking mereka. Takhar. Jangan kamu buat pada anak yatim tu takhar. Jangan kamu tengking anak-anak yatim tadi. Kamu bersikap bengis dengan anak yatim. Maksudnya kamu buat tak peduli terhadap anak yatim. Jangan. Kerana anak yatim tu bukan orang lain. Anak-anak saudara kamu je. Anak-anak yatim tu bukan orang lain. Sepupu-sepupu kamu je. Anak yatim tu
Mesti jiran tetangga kamu. Orang yang dekat dengan kamu je. Yang kamu buat tak reti pada dia tu. Kamu ni apa dia dalam hidup kamu? Ni diajar. Fa'ammal yatim fala taqhar. Anak-anak yatim, jangan sekali-kali kamu tengking mereka. Kerana dia anak saudara kamu. Anak yatim tu mesti sepupu kamu. Mesti dia ni anak jiran-jiran kamu. Anak yang dinamakan dengan anak kawan-kawan kamu. Maka kamu buat tak peduli pada anak yatim. Artinya kamu ni orang yang yukadzibu biddin, orang yang dusta pada agama. Kemudian wa ammas sa'ila fala tanhar. Pada orang yang minta-minta, jangan kamu bentak-bentak mereka. Jangan orang yang dengan orang yang minta-minta, kamu pula bila berjumpa dengan orang minta-minta, asyik muka ni je. Muka ni kita sebut demikian. Yang ni sikap manusia yang bila berhadapan dengan mereka di atas dunia ini sendiri. Tuan-tuan, kalau kita senang, mereka ni merupakan ujian dalam hidup kita. Tu cara demikian. Kalau kita ni susah, orang kaya tu ujian dalam hidup kita. Tu cara Allah jadikan dalam kehidupan kita ni begitu. Kalau kita ni senang, maknanya orang-orang miskin tu jadi ujian dalam hidup kita. Anak-anak yatim tu menjadi ujian pada kita. Kalau kita jadi orang yang susah, orang kaya pula jadi ujian dalam hidup kita. Tu cara Allah silih gantikan di antara satu sama lain tersebut. Adapun hadis-hadis dalam bab ini terlalu banyak. Tuan kitab kita sebut demikian. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam bab sebelum daripada ini. Itu dalam hadis man adali waliyan, barang siapa yang musuhi kekasih aku, maka aku memberitahu pada dia, aku akan perang pada dia. Dalam hadis yang 385 sebelum daripada ini. Kita boleh berjumpa balik lah. Dalam hadis yang kita belajar sebelum daripada ni, dalam hadis yang terbaru je kita sebut. Dalam hadis yang 385 tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di mana daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, innallaha ta'ala qal, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil har. Siapa-siapa yang ada di kalangan umat aku yang menyakitkan pada wali-wali aku, maka aku isytiharkan perang pada dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Hamba-hamba aku yang mendekatkan dengan dia aku dengan sesuatu amalan, ahabbu ilayya mimma aftaratu alaih. Dia akan cuba untuk melaksanakan perkara yang difardukan oleh Allah kepadanya. Kemudian, wa ma yadalu abdi, mana-mana hamba aku yang sentiasa mendekatkan diri pada aku dengan perkara-perkara yang sunat, hatta uhibbu, sehingga kan aku mencintai dia. Bila dia dekatkan diri dia dengan aku dengan perkara yang sunat, fa iza ahbabtuhu, ketika mana dia sudah aku cintai, maka aku jadikan pendengaran dia itu merupakan apa yang aku dengar. Setiap benda yang dia dengar, aku dengar. Wa basaruhu alladhi yubsiruh, dan yang dia lihat tersebut, aku pun tu lihat serta. Allah Subhanahu wa taala ajar demikian. Wa yadahu alladhi yabtushu biha, tangan dia yang sentuh, tanda rahmat aku yang sampai kepada hamba-hamba tersebut. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan kaki-kaki dia yang jalan ke mana saja penuh dengan keberkatan yang aku iringi padanya. Wa in sa'alani a'taitahu, orang yang macam ni kalau dia berdoa maka aku akan bagi pada apa yang dia minta. Wala in ista'adani la'u'idannah, orang-orang yang macam ni kalau sekiranya dia minta pertolongan dengan aku akan tolong padanya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang demikian ceritanya. Kemudian dan dalam hadis di antaranya lagi hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang dahulunya dalam bab bersikap lemah lembut kepada anak yatim. Kita boleh tengok dalam hadis yang ke-261. Waktu mana kita belajar dahululah. Hadis yang ke-261 sebelum daripada ni sama juga. Yang di mana Rasulullah SAW pesan, jangan sekali-kali kita menyakitkan hati anak yatim. Antaranya hadis ni, yang hadis 261 ni, di mana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin
Faqala al-musyriku lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu tu kami ada 6 orang. Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Sa'ad bin Abi Waqqas dia sebut, kami duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu kami 6 orang. Lalu katanya orang musyrikin selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, lalu datang orang musyrikin disebut din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang musyrikin tersebut ada Nabi. Dia kata apa dia? Utridul haula'i la yajtari'una alaina wa kuntu ana wa ibn Mas'ud wa rajulun min Huzail wa Bilal wa rajulani lastu asammiha hima fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah an yaqa'a fahaddatha nafsahu fa anzalallahu ta'ala wa la tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Orang-orang kafir dia tengok kami duduk dengan Rasulullah ni. Orang kafir musyrikin dia kata, kamu halau 6 orang tu daripada diri kamu, wahai Muhammad. Kamu jangan biarkan 6 orang tu duduk dekat dengan diri kamu. Dia kata, kerana supaya mereka tidak berani bersikap tidak sopan pada kita. Dia sebut 6 orang yang dimaksudkan itu, siapa dia? Katanya Sa'ad bin Abi Waqqasnya, 6 orang yang dimaksudkan itu, yang dimaksudkan oleh mereka tersebut, dia sebutnya ialah di kalangan 6 orang tu, saya sendiri yang meriwayatkan hadis ini, Ibn Mas'ud, kemudian seorang daripada kabilah Huzail, 3 orang Bilal, dan 2 orang lagi yang tidak saya sebut namanya. Dia sebut demikian. Mereka ni dianggap tidak setaraf darjat oleh kaum musyrikin. Bila orang musyrikin datang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, Muhammad, kami boleh duduk dekat dengan kamu, tapi dengan syarat 6 orang tu kamu pergi letak jauh. Orang ni orang miskin, orang susah. Kami tak standard duduk dengan orang macam ni. Kami tak boleh duduk dengan orang macam ni. Kami boleh duduk dengan kamu Muhammad bila kamu boleh halau 6 orang ni sendiri. Bila demikian, mereka anggap tidak setaraf kedudukan mereka sebut. Kalau duduk bersama mereka, yang menyebabkan bila mereka sebut begitu tu terkesan dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nampak berubah wajah Rasulullah. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu bila Rasulullah dalam keadaan sedemikian rupa, yang mendalam, kesan yang mendalam dan yang dikendaki oleh Allah, yang ditunjukkan Allah tunjuk wajah Rasulullah tu berubah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terasa hati dalam jiwa Rasulullah ni. Allah cakap jadi macam sebersalah lah. Nak layan yang mana? Nak layan orang kaya-kaya di kalangan musyrikin ni ke? Ataupun nak layan orang-orang yang lemah di kalangan orang Islam ni? Mana yang kami nak layan? Rasulullah jadi demikian. Maka turun ayat Quran dalam surah Al-An'am, ayat yang ke-52. Turun ayat Quran. وَلَا تَتْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Jangan sekali-kali kamu mengusir orang yang hidup mereka tersebut sentiasa berdoa kepada Allah. Orang yang susah ni, hidup dia berdoa kepada Allah di waktu mana? Pagi dan juga petang. Dan mereka tu sekali-kali dalam hidup mereka tidak ingin syirik pada Allah dan menginginkan keredaan Allah semata-mata. Orang yang nak pada Allah, dia jauh lebih besar Allah dalam hidup dia dibanding dia letak bahawa kekayaan itu kemuliaan pada diri dia. Dalam hidup orang mukmin ni, dia letak, saya bukan nak kepada yang disebut dengan harta banyak. Saya bukan nak kepada pangkat yang besar. Saya bukan nak yang ni. Tapi yang saya nak apa dia? Yang saya nak dalam hidup saya ialah di mana Allah redha pada diri saya. Ini orang mukmin. Yuriduna wajha. Lalu Allah kata, jangan kamu halau. Wala tatrudil ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Jangan kamu halau orang mukmin yang dia jauh lebih beriman kepada Allah, yang dianya sentiasa dalam keadaan yad'una rabbahum, sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka, bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha, pada pagi hari dan juga pada siang hari dan juga petang hari, dalam keadaan mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Nak sebutnya gambaran bagaimana Islam ni memuliakan orang, memuliakan walaupun dia ni susah, walaupun dia ni tak ada nama, walaupun jawatan dia tak ada, tapi Islam suruh memuliakan orang macam ni.
Jangan kamu sakitkan hati mereka. Ni kadang-kadang orang kita ni, kalau datang orang yang biasa-biasa ke rumah, orang biasa-biasa datang ke rumah, kita buat macam mana? Layan macam biasa-biasa dah. Suatu hari datang agung kat rumah kita. Misal contoh, Allahu Akbar. Lain terus dia layan. Islam larang. Jangan begitu. Hidup ni sama je. Layan siapa-siapa pun, biar jadi sama. Pada diri kita. Ni tak. Kadang-kadang jiran-jiran yang datang orang yang biasa-biasa, kita buat biasa-biasa. Manakala tetamu yang luar biasa sikit datang, kita pun buat cara luar biasa terus. Bukan demikian. Dalam Islam dia ajar, setiap di kalangan kita, dia ada hak yang perlu dimuliakan dan mesti diutamakan. Naikkan kedudukan dia sama dalam Islam. Jangan kita ni pandang lekeh dan pandang rendah di kalangan sesama kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha. Jangan kamu pandang lekeh pada orang yang hidup dia tiap-tiap pagi petang sentiasa berdoa kepada Allah. Kemudian hidup pula yuriduna wajha, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian demikian juga tu hadis yang ke-261 sebelum daripada ni. Kemudian demikian juga sabda Rasulullah kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, dalam hadis yang ke-262. Sama juga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada Abu Bakar. Yang di mana Abu Hurairah Aiz bin Amr al-Muzni wa huwa min ahli bai'ah, dia bai'atul Ridwan radhiyallahu anhu, an Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafarin faqalu ma akhadhat suyufullah min aduwin ma qadha. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu ataquluna hadha li shaykhin Quraisy wa sayyidihim. Fa'ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala ya Abu Bakr la'allaka aghdabtum la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Fa'atahum faqala ya ikhwatah aghdabtum faqalu la yaghfirullahu laka ya akhi. Rawahu Muslim. Peristiwa yang berlaku di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu Aiz bin Amr al-Muzani, dan juga termasuk golongan yang menyaksikan Bai'atul Ridwan. Mereka yang melihat dalam perjanjian Bai'atul Ridwan bahawasanya Abu Sufyan mendatangi Salman. Pernah Abu Sufyan datang pada Salman, Suhaib, Bilal dalam sekelompok sahabat. Mereka lalu berkata, pedang-pedang Allah belum lagi bertindak terhadap musuh Allah sebagaimana tindakan yang semestinya. Yang dimaksudkan musuh Allah itu ialah Abu Sufyan itu, sebab di kala itu ia masih menjadi kafir. Waktu mana Abu Sufyan datang berjumpa dengan Bilal, kemudian berjumpa dengan Suhaib dan juga Salman, tiba-tiba sahabat-sahabat tadi tak bertindak apa-apa. Lalu mereka berkata, pedang-pedang Allah dibiarkan. Maksudnya kita biar je. Abu Sufyan ni nampak begitu. Abu Bakar berkata, adakah kamu mengucapkan itu kepada kamu sebut kepada pemimpin-pemimpin Quraisy dan penghulu mereka? Abu Bakar berkata ini kerana mengharapkan Abu Sufyan masuk Islam, bukan hendak melukai hati para sahabat yang berkata di atas. Tak. Abu Bakar ni bela Abu Sufyan. Di waktu itu Abu Bakar bela Abu Sufyan. Kamu cakap macam ni kepada pemimpin Quraisy. Abu Bakarnya dia sebut demikian. Dia konon-kononnya Abu Bakar ni nak membela Abu Sufyan. Sahabat-sahabat ni, dia bila berjumpa dengan Abu Sufyan, dia cakap terus, pedang Allah tak bertindak lagi je ni. Maknanya aku ni tak pancung je kepala engkau ni, wahai Abu Sufyan. Dia sebut demikian. Abu Bakar bila sebut saja begitu, bila sebut saja keadaan demikian, dia harap Abu Sufyan ni masuk Islam, bukan nak melukai sahabat-sahabat tadi, tidak. Tapi dia nak naikkan Abu Sufyan, dia bercakap tersebut. Kemudian Abu Bakar lalu mendatangi Rasulullah. Kemudian cerita balik apa yang terjadi. Rasulullah tanya balik pada Abu Bakar, Abu Bakar, kamu cakap tadi boleh jadi mereka marah. Sahabat-sahabat Bilal, Suhaib dan juga Salman ni marah. Dia kata, nescaya kamu menyebabkan kemurkaan Allah. Bila kamu cakap begitu, mereka marah, yang menyebabkan Allah murka pada kamu, wahai Abu Bakar. Kerana kamu ni, kamu konon-kononnya nak bela Abu Sufyan.
Patutnya kamu jangan bela Abu Sufyan. Kamu belalah sahabat. Kenapa kamu nak naikkan Abu Sufyan ni? Sedangkan Abu Sufyan waktu tu bukan Islam lagi. Kamu nak jagai muka Abu Sufyan. Kamu cakap demikian. Kamu nak menyakitkan sahabat-sahabat pula. Begitu. Di kalangan mereka yang lemah. Konon-konon mentang-mentang Abu Sufyan ni ada jawatan. Adakah kamu cakap demikian? Lalu Abu Bakar mendatangi balik sahabat-sahabat Salman, Suhaib tadi, 3 orang tadi. Lalu Abu Bakar tanya balik, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, perbuatan saya tadi telah menyebabkan kamu semua jadi marah pada saya, bukan? Begitu ke? Abu Bakar pergi betul balik. Kamu terasa hati ke dengan saya yang saya buat demikian tadi pada kamu? Sahabat-sahabat jawab. Mereka menjawab, tidak. Semoga Allah memberikan pengampunan kepada kamu, wahai saudaraku. Sahabat-sahabat jawab, tak terasa dia kata. Kami tak terasa hati. Qalu la yaghfirullahu laka ya akhi. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kamu, wahai saudaraku. Tengok cara sahabat-sahabat. Indahnya persaudaraan Islam. Dia panggil. Abu Bakar, dia ingat, dia nak jaga hati Abu Sufyan ni supaya Abu Sufyan ni boleh tertarik dengan Islam. Waktu tu Abu Sufyan belum lagi masuk Islam. Tapi sahabat-sahabatnya di kalangan orang-orang yang lemah dibandingkan Abu Sufyan. Tapi walaupun lemah, mereka rasa mulia dengan Islam. Itu cara di kalangan sahabat-sahabat ni, peristiwa yang berlaku tersebut. Nak gambarkan tentang, bila demikian, cerita pada Rasulullah. Rasulullah kata, kamu buat macam tu, terasa hatilah sahabat-sahabat Suhaib Ar-Rumi. Kemudian yang disebut dengan Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah, 3 orang ni, mesti terasa. Bila kamu sebut demikian, wahai Abu Bakar. Abu Bakar pergi tanya balik. Kamu terasa hati ke dengan apa yang saya sebut tadi? Katanya Abu Bakar. Sahabat-sahabat kata, tak terasa. Yaghfirullahu lak. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kamu. Ya akhi, wahai saudara kami. Disebut demikian. Nak gambarkan tentang mengenai bagaimana kebaikan yang disebut dengan dalam keadaan di kalangan mereka tersebut. Mereka di antara satu sama lain ini dalam keadaan berukhuwah di kalangan mereka ini sendiri. Kemudian hadis yang akhir sekali. Allahu Akbar. Hadis wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salat as-subhi fahuwa fi zimmatillah fala yatlubannakum Allah min zimmatihi bi syai'in fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi bi syai'in yudriku summa yukabbahu ala wajhi fin nari jahannam. Allahu Akbar. Daripada Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salat as-subhi, mana-mana orang yang sembahyang subuh, bangun sembahyang subuh, mana-mana dia jaga salat subuh, maka dia dalam tanggungan Allah. Siapa-siapa yang salat as-subhi fahuwa fi zimmatillah. Fahuwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang bangun sembahyang subuh, dia berada dalam apa dia? Dalam tanggungan Allah. Zimmatillah. Zimmatillah ni maknanya jaminan Allah. Dalam jaminan Allah. Allah menjamin diri dia. Keselamatan, kebahagiaan Allah jadikan untuk mereka demikian. Kemudian fi zimmatillah. Fala yatlubannakumullah min zimmati bi syai'in. Janganlah kamu ni batal tanggungan Allah dengan sesuatu yang menyebabkan kamu terbatal. Yang kamu terbatal, yatlubannakumullah min zimmati bi syai'in fa innahu man yatlubuhu min zimmati bi syai'in yudriku thumma yukabbahu ala wajhi fin nari jahannam. Macam mana? Maksudnya, jangan sampai kamu meninggalkan solat subuh. Dalam hidup kamu ni, jangan kamu tinggalkan solat subuh. Sebab kalau demikian, lenyaplah ikatan janji Allah untuk memberi tanggungan, keamanan dan lain-lain antara kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sungguhnya barang siapa yang dituntut oleh Allah dari suatu tanggungan, tentu akan dicapainya, yakni tidak mungkin terlepas. Kemudian Allah akan melemparkan dia, mukanya ke dalam neraka Jahannam. Disebut demikian. Maknanya apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ajar pada kita, subuh kalau kita dapat yang terbaik, berjemaah pada diri kita. Kerana waktu tu orang-orang semua berkumpul. Semua berkumpul orang Islam. Itu cara yang terbaik. Cuma dalam tempoh PKP kita ni, kita tak boleh lah
nak pergi berjemaah lagi. Kerana tempoh kita ni belum lagi dibenarkan. Untuk di negeri-negeri tertentu, masih lagi dalam keadaan yang kita kena hadkan pergerakan kita. Keterbatasan, penjarakan sosial masih lagi terjadi. Tapi Rasulullah SAW ajar, siapa-siapa yang dia ada peluang dalam hidup dia berjemaah, dia pergi berjemaah. Kerana waktu berjemaah tersebut, dia sedang bergaul dengan sesama orang Islam. Rasulullah kata, siapa yang dia pergi, dia jaga solat subuh, setiap hari dia jaga solat subuh pada dia dalam tanggungan Allah. Fi zimmatillah. Dia berada dalam jaminan Allah. Keluarga dia, kebahagiaan dia, dan Rasulullah SAW sebut, fala yatlubannakum Allah min zimmati bi syai'in fa innahu man yatlubuhu min zimmati bi syai'in yudrikhu summa yakubbahu ala wajhi fin nari jahannam. Siapa-siapa yang dia membatalkan zimmah Allah, maka di waktu tersebut tanggungan Allah, dia tidak ada lagi kekuatan pada diri dia. Di waktu ini senang untuk Allah kenakan dia dengan ujian, kemudian dalam masa yang sama senang untuk dicampakkan dia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita berhenti setakat ni lah. InsyaAllah dalam pertemuan kita ni, dalam membicarakan tentang mengenai bab ini, insyaAllah kita sambung pada bab yang ke-49 pada akan datang nanti. Bab ijra'il ahkamin nas ala zahiri wa sarairihim ila Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan bincangkan dalam perbincangan yang lain pula, insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.